Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya nak kongsikan di lokasi yang sama. Semalam saya sarapan pagi di sebuah kedai di Pekan Kok Lanas. Selepas saya sarapan, saya membaca surat khabar. Datang seorang lelaki yang usia dia sekitar, saya fikir sekitar 46 tahun. Rupanya usianya bulan 8 ini genap 60 tahun. Awet muda lelaki, dan beliau akan pencen lagi sebulan, lebih kurang sebulan 10 hari lagi. Dan beliau amat bersemangat. Beliau ambil makanan dan duduk di meja bulat yang saya duduk juga, dan beliau tanya boleh duduk tak. Saya kata okey je, boleh, silakan. Kemudian saya mulakan bicara, tanya apa khabar, orang sini ke? Ya, orang sini. Kerja di mana? Dia kata kerja di kawasan sini dan akan bersara lagi sebulan lebih. Maka bila tanya dia apa ya perancangan selepas bersara, dalam minda saya fikir orang-orang yang dah bersara, mereka hanya makan pencen, berehat, membesarkan perut. Mereka akan membuat kerja-kerja yang mereka suka, dan mereka tidak mahu membuat kerja baru, berada pada zon selesa. Tapi tidak pada lelaki ini yang bernama Cik Azizi. Beliau pada usia mencecah 60 tahun, beliau ada kerja sebagai tukang urut. Beliau menghasilkan minyak-minyak yang boleh menyelesaikan masalah orang terbakar, orang luka, bengkak dan sebagainya. Beliau proses sendiri, dan beliau juga mempunyai kedai sate. Beliau juga mempunyai ladang kelapa yang beliau bela sendiri. Tukang pemetiknya, bukan orang, bukan galah, bukan mesin. Pemetiknya bernama Beruk. Beliau bela beruk, beliau latih beruk, dan latihan awal diberi oleh orang-orang yang pakar. Sekali latih RM300, tidak murah tuan-tuan. Ya, latih manusia mahal, latih beruk lagi mahal. Maka dia melatih beruk tersebut untuk ni. Beberapa perkara yang saya belajar tentang beruk ni. Pertama, beruk ini dia bila dia dapat tuan dia, maka dia akan taat pada tuan dia. Dia tidak melawan pada tuan dia. Yang kedua, beruk ni akan sangat bermotivasi untuk bekerja apabila kita hidangkan makanan yang dia suka. So beruk tu akan diberi telur dan air gas. Kemudian dia akan diberi susu, pisang dan buah-buahan. Of course lah, itu makanan wajib dia. Jadi beruk ni mempunyai sikap, dia akan dengar cakap tuan dia, dan dia ada limitasi. Limitasi beruk ni, dia kalau cuaca kering, dia pergi akan panjat dalam 5 ke 10 pokok, dia akan penat. Bila dia penat, paksa macam mana pun dia tidak akan naik. Maka kita belajar untuk faham, jangan rotan dia, jangan paksa dia. Namun apabila cuaca sejuk, dia boleh kerja pagi sampai tengah hari. Jadi limitasi buruk tu kita kena faham. Mungkin boleh diaplikasikan di organisasi, macam mana bos kena faham anak murid dia, anak buahnya, dan anak buah kena faham bos. Ya. Jadi kat situlah membina kecemerlangan. Maka dulu orang petik kelapa dengan galah yang panjang. Nak gerakkan daripada satu galah, satu pokok ke satu pokok payah. Saya tahulah sebab saya orang kampung. Di kampung saya bila nak petik kelapa 2,5 ekar ambil masa kadang 3 hari sebab nak gerakkan semua ni. Dan kelapa terkumpul dalam 5,000 ke 10,000 biji. Jadi begitulah kita dapat belajar motivasi daripada buruk. Walaupun dia bukan manusia, tapi namun dia ada minda yang boleh membina kepakaran daripada bukan nature dia, dilatih menjadi seekor haiwan yang boleh membantu menyelesaikan masalah manusia. Ya, kita belajar sesuatu daripada haiwan, daripada alam, dan daripada buruk itu. Ya, kita sama-sama dapat iktibar. Ya, tahniah, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Ya, jumpa lagi. Inspiring by sharing. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.